各位同工平安。 Rekan-rekan pelayanan sekalian, salam sejahtera. 感谢主让我有机会到巴厘岛来跟你们一同聚集。 Puji Tuhan memberikan kesempatan saya boleh datang ke Pulau Bali dan bersekutu dengan kalian di tempat ini. 同工们告诉我说，今天来的主要的都是一些带领教会牧会的同工。 Rekan-rekan di dalam tim panitia memberitahu saya bahwa semua yang hadir hari ini adalah para pemimpin-pemimpin gereja dan juga rekan-rekan pelayan di 我们 gereja. 有一些培训的服饰。 Dan apa yang kita akan adakan hari ini adalah sebuah pembinaan ya, seminar untuk pelayanan gereja. 我到过20几个国家服侍， Saya pernah mengadakan seminar di lebih dari 20 negara, 在亚洲、在美洲、在欧洲， baik di Asia, di Amerika maupun juga di Eropa. 在澳洲、纽西兰到非洲去服侍。 Ya juga di Australia, di New Zealand dan juga di Afrika. 但是我是第一次到印尼来。 Tetapi ini adalah kunjungan saya yang pertama kali ke Indonesia. 我到印尼来，我吓一跳。 Ketika sampai ke Indonesia, saya sangat surprise. 原来印尼有这么多的人。 Ternyata Indonesia punya begitu banyak penduduk. 你知道印尼在全世界不太出名， Setelah tahu Indonesia itu di dunia internasional belum begitu terkenal. 可是巴厘岛全世界都知道， Tapi Pulau Bali seluruh dunia tahu. 只是没有人知道巴厘岛是印尼的。 Dan seringkali orang itu nggak tahu kalau Bali itu adalah milik dari Indonesia. 就好像我是台湾的人， Seperti saya orang Taiwan, 很多人不知道台湾， banyak orang nggak tahu Taiwan. 他们只知道泰国、 Mereka hanya tahu Thailand, 台南、 Bangkok. 班告所以当我说我 I'm from Taiwan 的时候， Ketika saya memperkenalkan diri, saya dari Taiwan. 他就说哦，台南。 Mereka bilang, oh itu Bangkok ya, Thailand. I said no, Taiwan. Saya bilang bukan Taiwan. He said yes, I know, Thailand. Dan dia bilang, iya saya tahu itu Taiwan kan. 所以我来到印尼的时候呢，我实在不太了解印尼。 Ketika saya ke Indonesia, saya tidak begitu memahami tentang Indonesia. 不过这个陈总干事告诉我说，你去巴黎。 Tetapi Sekjen PKTI Indonesia Ibu Jenny mengatakan kamu akan dibawa ke Bali. 我说巴黎我知道， Oh Bali我tahu. 巴黎很有名， Bali sangat terkenal. 只是不知道巴黎是印尼的。 Tapi saya tidak memahami tadinya bahwa Bali itu adalah bagian dari wilayah Indonesia. 但是感谢主，我可以到巴黎来跟你们一起服侍。 Tapi puji Tuhan saya boleh ada di Bali untuk lagi bersama saudara. 昨天有人给我买一件印尼的衣服， Kemarin ada seorang menghadiahkan saya satu baju Indonesia. 我赶快穿起来， Saya langsung pakai take a picture 照起来， dan saya berfoto 送去给我太太。 kirim ke istri saya. 我太太说：“哦，你到印尼去参加 APEC 会议吗？” Oh, saya mengatakan kamu ke Indonesia menghadiri konferensi APEC ya? 因为这个衣服穿起来像参加 APEC 会议。 Pakai baju batik ini seperti seorang pengusaha yang hadir di konferensi APEC. 其实我一句印尼的话都听不懂。 Dan jujur, sepatah kata Indonesia pun saya tidak bisa mengerti. 那印尼话大概是我全世界最不懂的。 Dan mungkin bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling saya tidak pahami di seluruh dunia. 英文我可以懂一点， Inggris saya tahu sedikit-sedikit. 法文我可以懂一点， Bahasa Prancis saya bisa dikit-dikit. 意大利话懂一点， Bahasa Italia dikit-dikit bisa. 西班牙话懂一点， Bahasa Spanyol tahu sedikit. 德国话我懂多一点， Bahasa Jerman saya agak lumayan tahu. 日本话我可以讲， Bahasa Jepang saya bisa ngomong. 但是印尼话一句都不懂。 Tapi bahasa Indonesia satu patah pun saya nggak tahu. 我刚才知道他好像在介绍我， Tadi saya pikir lagi saya sedang diperkenalkan. 因为他讲的很贱，我想哦那是我来， Karena dia mengatakan lincian, nah itu saya pikir itu saya. 但是我不知道他讲我的好话还是坏话。 Tapi saya nggak tahu saya ngomongin itu baik atau jelek. 我很仔细听，可是我不知道他是讲我的好话还是坏话。 Ya saya pengen tahu ini gua lagi dibilang yang bagus atau yang jelek ini. 我第一次到印尼来， Pertama kali kunjungan saya ke Indonesia ini, 我常常问人家说你到底认不认得我？ saya tanya orang, kamu betul-betul kira-kira kenal saya atau tidak? 因为我在台湾有一点点的名气， Karena di Taiwan lumayan lah agak dikenal sedikit. 在美国也很多人认得我， Di Amerika ada banyak orang yang 在 mengenal saya. 中国大陆很多人认得我， Di China, Tiongkok banyak orang mengenal saya. 在欧洲的华人大部分认得我。 Di Eropa banyak orang kenal saya. Eropa 的华人认得我， Orang-orang Chinese di Eropa kenal saya. 但是我来到印尼，没人认得我。
Tapi sampai di Indonesia gak ada satu pun yang kenal. 我不是说要人家认得我， Saya bukan pengen puas jadi terkenal dan dikenal banyak orang. 但是你知道，如果你认得一个人， Tapi saudara tahu kalau saudara kenal seseorang, 他讲话你就听得懂。 maka ketika dia ngomong, saudara bisa memahami. 如果你对这个人的背景不了解， Tapi kalau saudara tidak memahami latar belakang orang ini, 你就不知道他在讲什么。 maka saudara tidak tahu dia sedang ngomong apa. 其实讲话的内容是一样的， Padahal isi dari perkataan itu sama. 但是你知道他的背景跟你不知道他的背景就完全不一样。 Tetapi dengan Anda mengenal latar belakangnya atau Anda tidak mengenal latar belakangnya, dampaknya itu berbeda. 所以我在这几天在印尼的服侍， Dan dalam pelayanan saya beberapa hari di Indonesia ini, 他们就不会介绍我， mereka tidak memperkenalkan 因 saya 为他们不认识嘛。 karena mereka tidak banyak kenal 特别 saya. 我每次碰到翻译的时候， Khususnya ketika saya mengenal seorang penerjemah, 我说你要帮我翻译，你认得我吗？ saya bertanya, kamu mau terjemahin saya, tapi kenal saya nggak? 他说他不认得我。 Dia bilang, oh nggak kenal. 我说那你这样翻译就很困难， Wah, kalau gitu akan susah menerjemahkan. 因为你只有认识这个人，你才容易替他翻译。 Karena dengan Anda lebih kenal orang itu, Anda lebih mudah untuk menerjemahkan dia. 如果你不认得这个人，你很难替他翻译。 Tapi kalau Anda tidak begitu kenal orang itu, akan lebih susah untuk menerjemahkan. 我想我们都是同工，我们很了解。 Saya percaya kita semua orang yang dalam pelayanan kita memahami hal ini. 我们如果认识神，我们就容易把它传出去。 Kalau kita kenal siapa Allah kita, maka kita lebih mudah untuk memberitakan tentang Dia. 如果我们不认识神，我们就很难把它传出去。 Tapi kalau saudara secara pribadi tidak kenal siapa Tuhan, maka sangat sulit saudara untuk memberitakan Dia. 因为如果我们不认识他，我们是从圣经上看到有关他的记载。 Karena kalau kita tidak mengenal Dia dan kita hanya melihat dari Alkitab tentang siapa Dia, 我们以为我们在讲他， kita pikir kita sedang memberitakan tentang Dia. 可是因为你跟他不熟， Tapi karena engkau tidak akrab dengan Dia, 他这样讲你就想到那样去了。 ketika Tuhan ngomong yang maksudnya seperti ini, saudara menjelaskan seperti yang lain. 我每次都跟翻译说你认不认得我？ Setiap kali saya selalu bertanya pada si penerjemah, Maksudnya apakah dia- kamu kenal saya? 我说你有没有上网看过我在讲道的样子？ Apakah Anda pernah lihat di internet bagaimana saya khotbah? 他如果说听过， Dia berkata, oh pernah. 那我就放心。 Saya lebih lega. 他如果说没有听过， Kalau dia bilang enggak, 那我就跟他说，你翻译的时候呢，不要紧张， maka saya akan mengatakan, waktu kamu terjemahkan jangan tegang. 我讲什么你就翻什么。 Saya mau apa, ikuti aja. 虽然我不知道你翻的是什么， Walaupun saya tidak tahu kamu lagi terjemahin 但 tentang 我只 apa. 有凭信心接受上帝会这样做。 Saya hanya bersandar pada iman kepada Tuhan. 那因为这个缘故， Karena hal ini, 我在很多地方讲到， di banyak tempat saya 他 berkhotbah. 们说你自我介绍吧， Mereka mengatakan, Perkenalkan 你介 sendiri. 绍你自己。 kamu kenalkan aja dirimu sendiri. 那你如果你介绍你自己， Kalau Anda memperkenalkan diri sendiri, 别人比较容易了解你。 orang akan lebih mudah dan jelas kenal siapa Anda. 如果你不介绍你自己， Tapi kalau Anda tidak memperkenalkan diri Anda sendiri, 别人看你不一定了解你。 orang lain melihat Anda tapi tidak memahami Anda. 这就是为什么上帝要自己去跟摩西自我介绍。 Itu sebabnya mengapa Tuhan sendiri dia datang kepada Musa dan berbicara langsung kepada Musa. 上帝不跟摩西介绍他自己， Kalau Allah tidak langsung berbicara kepada Musa, 摩西从别人那边听来的上帝不一定很准确。 maka Allah seperti apa yang Musa dengar dari orang lain itu tidak begitu jelas. 所以我跟你们分享圣经的时候， Ketika saya memberitakan kepada Anda tentang firman Tuhan, 我简单介绍一下我自己， saya akan memperkenalkan secara sederhana siapa saya. 这样你可以在听到的时候调整一下下。 Ketika Anda mendengar firman Tuhan, Anda bisa mengkoreksi. 因为我跟你是不同文化 Karena Anda dan saya, kita datang dari budaya yang 的， berbeda. 跟你不同背景的， Kita punya latar belakang yang berbeda. 你知道不同文化、不同背景很容易误会。 Latar belakang dan budaya yang berbeda itu sangat mudah terjadi kesalahpahaman. 但是如果你知道我的背景， Tetapi ketika Anda mengenal latar belakang saya, 你就说哦，虽然他是这样讲 maka Anda akan mengatakan, oh, walaupun dia ngomongnya seperti ini, 但是我知道他是什么意思， tapi saya tahu apa maksudnya. 因为你可以做一点调整， Karena Anda bisa membuat sedikit pemahaman yang lebih 你 dalam. 可以做一点这个理解，比较了解他。 Dan Anda bisa lebih bersimpati dan empati tentang siapa saya.
我出生在台湾， Saya lahir di Taiwan. 我也住在台湾几十年。 Saya juga tinggal di Taiwan sekian 10 tahun. 但事实上，对华人来说，对华族来说，我是客家人。 Tetapi dari secara suku di dalam orang Tionghoa saya adalah suku Kek, suku Hakka. 我们是几百年前就搬到台湾去的。 Dan kami itu sudah sekian ratus tahun yang lalu pindah ke Taiwan. 可是你知道，客家人是很保守的。 Tetapi orang suku Kek itu sangat berjaga-jaga, sangat menjaga tradisi. 他们到一个地方去的时候，他们学当地的文化。 Sehingga ketika kemanapun mereka berada, mereka akan belajar budaya setempat. 但他们保存自己的文化。 Tetapi mereka juga tetap menjaga tradisi suku mereka. 他在外面的时候呢，跟别人认同对方的文化。 Ya, dimanapun dalam pergaulan di luar mereka akan sangat mengenal dengan baik dan bisa berbaur dengan budaya setempat dimanapun mereka 但 tinggal. 他回到家里的时候，用自己的文化。 Tetapi begitu pulang ke rumah, mereka tetap akan memakai tradisi dan budaya suku mereka. 所以，我们客家人搬到台湾去呢，已经几百年了。 Bahkan kami suku Hakka walaupun sudah pindah ke Taiwan sekian ratus tahun, 可是我们在里面还保存很多客家的风俗。 tetapi di dalam keluarga kami terus menjaga tradisi dan budaya suku Hakka sendiri. 你知道，客家人是很难信耶稣的。 Dan saudara tahu orang suku Hakka itu sangat susah percaya Tuhan Yesus. 我不知道是不是这个缘故，上帝就把客家人赶到全世界。 Saya tidak tahu apakah gara-gara alasan ini sehingga Tuhan membuat orang Hakka itu terusir dan menyebar ke seluruh dunia. 因为赶出去之后呢，你就只有信耶稣了。 Maka sesudah saudara tersebar ke seluruh dunia, itu lebih mudah dan open untuk menerima Tuhan Yesus. 因为你没有可依靠， Karena tidak ada lagi pegangan untuk disandari. 因为这个缘故， Karena alasan ini, 当我们遇到苦难的时候， ketika kita menghadapi 我 kesulitan, 们要很感谢神， kita harus sangat bersyukur pada Tuhan. 因为只有当我们遇到苦难的时候， Karena pada waktu kita menghadapi kesulitan, 我们才会找一个依靠的人。 maka kita akan mencari seorang penolong. 我最近几年对于华人被赶散到全世界很有负担。 So sekalian, selama beberapa tahun terakhir ini beban saya untuk melayani orang-orang Chinese yang tersebar di seluruh dunia itu sangat besar. 如果你是印尼人， Kalau saudara adalah orang Indonesia, 你一直留在印尼， Anda tinggal di Indonesia, 你没有这种感觉， Anda mungkin tidak punya perasaan seperti ini. 因为我就是印尼人嘛， Karena saya orang Indonesia, 我在这边嘛， saya tinggal di sini. 我活得下去的。 Ini tempat tinggal saya. 可是华人被赶到全世界， Tetapi ketika orang Chinese yang tersebar dan diaspora ke seluruh dunia, 他一定要很努力。 maka mereka harus bekerja keras. 他如果不努力的话， Kalau tidak bekerja keras, 他就没办法活下去。 mereka nggak bisa hidup dan melanjutkan kehidupan. 可是华人来印尼已经很久了， Dan orang-orang Chinese yang datang di Indonesia juga sudah sekian lama, sangat lama. 有一部分人已经找到一个方法活下来了。 Dan sebagian orang sudah menemukan satu cara penghidupan bagaimana bisa untuk terus hidup dan bekerja. 可是现在中国又开放了， Tapi hari ini juga di sisi lain, negara Tiongkok juga sudah mulai terbuka. 他们关了50年， Mereka selama 50 tahun begitu tertutup. 政府开放了， Hari ini pemerintah sudah terbuka. 很多人跑出来， Banyak orang lari keluar, 跑到世界各地， lari ke seluruh dunia. 那他们希望能够在那边生存。 Dan mereka berharap di situ mereka bisa tinggal, bisa beranak cucu dan melanjutkan kehidupan 那 mereka. 是他们最好信耶稣的机会。 Dan itu adalah kesempatan yang terbaik untuk mereka dimenangkan percaya Yesus. 所以我在美国、在欧洲就帮助他们，让跑出来的中国人能够有地方聚会。 Sehingga saya baik di Amerika maupun di Eropa berusaha untuk menolong yang orang-orang Tiongkok yang keluar belakangan ini yang menyebar supaya ada kesempatan mereka bisa dimenangkan dan diajak ke dalam sebuah persekutuan. 在菲律宾，我在那边帮他们中国人可以找到聚会的地方。 Dan juga di Filipina saya menolong orang-orang Tiongkok yang baru migrasi ke sana untuk menemukan tempat ibadah dan membangun persekutuan. 我来到印尼之后才发现，这是很不容易的事情在这里。 Dan ketika saya sampai di Indonesia, saya baru tahu ya ternyata di Indonesia adalah satu hal yang sulit untuk membangun atau mencari tempat beribadah. 因为如果你是印尼的教会，你根本没有办法讲华语嘛。 Karena kalau saudara adalah gereja Indonesia, maka saudara mungkin akan sulit untuk mengadakan kebaktian dalam bahasa Mandarin. 所以很难接受华人在你们当中聚会。 Sehingga Anda akan sulit untuk menerima orang-orang Tiongkok yang datang untuk bersekutu. 但是如果你是个华人的教会， Tetapi kalau Anda adalah sebagai
gereja Chinese. 也因为这几十年来不用华语，已经不会用华语聚会了。 Tetapi karena sekian tahun dan gap bahasa yang ada, sekarang begitu banyak gereja Chinese pun yang sudah tidak bisa lagi berbicara bahasa Chinese dan mengadakan Mandarin service. 我到全世界的华语教会去聚会的时候， Ketika saya ke seluruh dunia dan melihat gereja-gereja bahasa Mandarin yang ada, 他们都跟我说你的华语讲得很好， maka mereka mengatakan, wah bahasa Mandarinmu sangat baik. 所以我很受欢迎。 Saya merasa cukup tersanjung. 可是我来到印尼呢， Waktu di Indonesia, 我没有台湾对不起。 kalau nggak ada penerjemah, maka saya nggak bisa ngapa-ngapain kalau saya lihat. 因为我华语讲得再好都没有用， Karena bahasa Mandarin saya mau sebagus apa nggak ada guna. 你们完全听不懂。 Saudara sama sekali tidak bisa mengerti saya secara langsung. 那我的祷告是， Dan doa saya adalah, 中国会有很多人出来。 saudara sekalian ke depan akan ada lebih banyak lagi orang-orang yang keluar dari Tiongkok. 如果我们能够有地方给他们聚会， Kalau kita punya tempat untuk menyambut mereka dan melayani mereka, 我们就可以帮助出来的中国人。 maka kita bisa menolong orang-orang ini yang tersebar keluar untuk dibenarkan. 我11岁就信耶稣， Saya umur 11 tahun sudah percaya Yesus. 你知道在台湾的客家人信耶稣不容易。 Setelah tahu di Taiwan orang suku Hakka untuk percaya Tuhan Yesus itu sangat bagus. 还好我爸爸是长子，我爸爸是老大。 Oh, dan bersyukur pada Tuhan, ayah saya itu adalah anak sulung, anak paling tua. 我爷爷也是老大，也是长子。 Dan kakek saya itu juga adalah anak sulung. 那如果你不是长子， Kalau saudara bukan anak paling tua, 你信耶稣会被赶出去。 maka ketika Anda percaya Tuhan, Anda akan diusir sama keluarga. 但是如果你是长子， Tapi kalau Anda adalah anak sulung 你爸爸还在， dan ayahmu masih hidup, 他还是可以把你赶出去。 dia akan berani, maka sang ayahlah yang berkuasa dan berani usir saudara. 可是如果你爸爸不在， Tapi kalau ayah saudara sudah tidak ada, 连妈妈都要听长子的， maka bahkan si ibu pun harus dengar perkataan anak sulung. 连叔叔都要听他哥哥的长子。 Bahkan sekalian paman pun harus dengar anak sulung dari kakaknya. 所以我们在台湾客家人信主不容易。 Karena itu bagi kami orang suku Hakka di Taiwan, percaya Tuhan itu tak mudah. 因为我爸爸带我们信主的时候呢，我爷爷已经过世了。 Karena ketika ayah saya membawa kami sekeluarga percaya Tuhan Yesus, waktu itu kakek saya sudah meninggal. 我奶奶对我爸爸没办法， Nenek saya terhadap papa saya dia tidak berdaya, nurut aja. 我爸爸的叔叔对他也没办法。 Dan paman-paman dari ayah saya pun harus nurut sama ayah saya karena kakek saya adalah anak 所以 sulung. 感谢主，我就信了耶稣。 Karena itu puji Tuhan saya keluarga boleh percaya Tuhan. 当我信耶稣的时候， Ketika saya percaya Tuhan Yesus, 我就想说，不可能有这么好的上帝， saya berpikir waduh nggak mungkin ada Tuhan yang sebaik ini. 所以我16岁就奉献做传道。 Dan karena itu umur 16 tahun saya mempersiapkan diri menjadi hamba 我 Tuhan. 说，如果有这么好的上帝， Saya mengatakan kalau ada Allah yang sebaik ini, 我这一辈子要服侍你。 maka saya mau melayani Engkau Tuhan seumur hidupku. 我小时候不会读书， Waktu kecil saya sekolah sangat bagus. 我在15岁以前从来没有读过第2名。 Sebelum usia 15 tahun, saya nggak pernah dapat juara 2. 我是小学全校第1名毕业， Sepanjang SD sekolah dasar, saya adalah ranking 1 setiap 中 kali. 学第1名毕业， Setiap SMP, ketika sampai kelulusan saya juga adalah juara 1. 念台湾最好的大学， Dan ketika masuk ke universitas terbaik di Taiwan, 念台湾最好的研究所，研究所graduate school。 dan saya ketika menempuh universitas ya sampai kelulusan jadi Taiwan, 而且我是读法律的，读法律系。 saya mengambil jurusan hukum. 你知道，读法律是很有前途的。 Dan saya tahu jurusan hukum itu adalah punya masa depan yang sangat cerah. 那如果你要赚钱，可以做律师； Kalau saudara mau menghasilkan banyak uang, maka jadilah seorang pengacara. 如果你要有地位，你可以做法官。 Kalau saudara mau kedudukan yang tinggi dan terkenal, jadilah hakim. 像我女儿现在才24岁， Seperti anak perempuan saya hari ini dia usia 24 tahun. 她22岁的时候就考上律师了。 Ketika usia 22 tahun dia sudah lulus jurusan hukum. 我女儿已经有律师的执照。 Dan anak saya ini sudah punya
desain surat izin untuk praktek mengambil pelayanan secara 他同一年已经考到法官了。 dan di tahun yang sama dia juga sudah lulus sebagai seorang hakim. 所以呢，他如果要的话，他25岁就可以做法官了。 Dan kalau dia mau di usia 25 tahun dia sudah boleh duduk sebagai seorang hakim. 可是我一心要做传道人。 Tetapi saya saya sendiri ketika saya lulus itu saya komitmen saya mau jadi hamba Tuhan. 我第一志愿做传道人。第一志愿我最想做的是传道人。 Ya, pertama kali prioritas pertama saya adalah menjadi hamba Tuhan. 如果上帝没有让我做传道人， Kalau Tuhan tidak ingin saya jadi hambanya, 我就跟神说我要到大学去教书。 maka saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau pergi ke universitas dan mengajar jadi dosen. 我26岁就在大学教书了， Umur 26 tahun saya sudah mengajar sebagai dosen. 可是我不是很满足。 Tapi saya tidak merasa puas. 我说为什么我不能当传道人？ Saya bertanya pada Tuhan, Tuhan kenapa aku belum bisa melayani Tuhan? 我就一直跟神祷告， Saya terus berdoa, 求神让我当传道人。 Tuhan izinkan saya menjadi seorang hamba Tuhan. 感谢主。 Dan puji Tuhan. 32岁的时候，神终于呼召我当传道人。 Umur 32 tahun, Tuhan memanggil saya dengan begitu jelas ya, sekali lagi untuk menjadi 那 hambanya. 个时候我在大学教书， Waktu itu saya sedang mengajar di universitas. 有一天早上我醒来， Satu pagi saya bangun, 我就去读圣经， saya baca Alkitab, 因为我每一年用4个月的时间，每一天跟神祷告。 dan setiap tahun saya memakai selama 4 bulan untuk tiap hari berdoa pada Tuhan 求神呼召我当传道人。 supaya Tuhan memanggil saya sebagai hambanya. 那另外8个月我就不为这个事情祷告了， Maka di 8 bulan yang berikut dalam tahun 1 tahun saya tidak 我就好好 berdoa 好好的在教会服侍，好好的教书。 Maka saya akan memakai waktu untuk betul-betul mengajar dengan baik ataupun melayani Tuhan dengan komit di 每 gereja. 天早上5点多我醒来的时候， Setiap pagi itu saya bangun jam 5 pagi 我就想说，有神今天要呼召我来， dan saya bertanya Tuhan apa hari ini kamu mau panggil saya? 我就去读圣经，每天早上读圣经。 Ya saya baca Alkitab itu komitmen saya tiap pagi saya baca firman 当我 Tuhan. 在读圣经的时候， Ketika saya baca Alkitab, 神说我呼召你出来当传道人， Tuhan mengatakan aku panggil engkau jadi hamba. 我就跑去房间把我太太叫起来， Saya pergi ke kamar bangunkan istri saya. 我说神让我们当传道人啦。 Saya mengatakan Tuhan sudah jelas panggilannya kita jadi hamba Tuhan. 我太太就说哦好好好，她就睡着了。 Istri saya bangun sebentar, oh baik, dia tidur lagi. 以后我就出来当传道人。 Dan kemudian saya keluar dan saya mempersembahkan diri jadi hamba Tuhan. 我在一个教会服侍25年， Saya melayani di sebuah gereja 25 tahun, 做教会的牧师， menggembalakan gereja itu. 在我们教会叫做长老， Di gereja kami dipanggil sebagai penatua. 因为我们教会没有牧师， Karena di gereja sistem gereja kami tidak dikenal jabatan pendeta. 那我们教会是一个很特别的教会， Gereja kami adalah satu gereja yang cukup unik. 有一个华人很有名的传道人， Ada seorang pendeta orang Tionghoa yang sangat terkenal 叫做吴勇长老， yang dikenal sebagai penatua Uyu. 他也曾经来你们巴厘岛。 Dia bahkan pernah datang ke Bali. 我在他的教会里面， Saya ada di gereja dari penatua Uyu. 所以人家叫我们长老， Dan jemaat memanggil kami sebagai penatua. 但事实上我们就是牧师。 Padahal fungsi kami, jabatan kami adalah gembala. 我在那个地方牧养那个教会， Di tempat itu saya menggembalakan gereja itu. 牧养了25年。 Saya sudah menggembalakan 25 tahun. 我35岁开始到外面去服侍， Dan umur 35 tahun saya mulai melayani keluar. 一方面牧养我的教会， Satu sisi menggembalakan gereja saya, 一方面在外面服侍， tetapi juga di sisi lain saya melayani Tuhan di luar. 所以我到很多地方去带领教会。 Sehingga saya banyak pergi ke luar untuk memimpin dan melayani banyak gereja. 在神学院教书， Di sekolah Alkitab pengajar 到了2007年的时候， sampai tahun 2007. 神对我说， Tuhan berbicara pada saya. 去欧洲建立一个神学院， Pergilah ke Eropa, bangun sebuah sekolah Alkitab. 我说我不太认识， Saya mengatakan pada Tuhan, aku nggak begitu familiar dengan Eropa. 欧洲有几个国家我都不知道， Ada berapa negara di Eropa pun saya nggak hafal. 欧洲有多少华人我也不知道， Ada berapa jumlah orang Tionghoa yang tinggal di Eropa, saya juga nggak tahu Tuhan. 欧洲有多少华人教会我也不知道， Ada berapa gereja Chinese yang ada di Eropa, saya juga nggak tahu. 我搞不清楚怎么去呢。 Saya nggak tahu begitu banyak dan ngapain saya pergi. 神说你去， Tuhan mengatakan pergi 以后我去， dan akhirnya saya pergi. 以后在那边建立一个神学院， Dan kemudian kami membangun sebuah sekolah Alkitab di situ. 那个神学院
在欧洲唯一用华语的神学院。 Dan itu adalah sekolah Alkitab satu-satunya di Eropa yang memakai bahasa pengantarnya bahasa Mandarin. 感谢主，这是很不容易的事情。 Puji Tuhan itu satu hal yang tak mudah. 现在我们已经有40个毕业生， Saat ini kami sudah punya 40 alumni 分布在10几个欧洲的国家， yang tersebar di beberapa negara di Eropa 向华人传福音， yang secara khusus memberitakan Injil pada orang-orang 建立 Tionghoa 华人的教会。 dan membangun gereja-gereja Chinese. 那这一次到你们当中来， Dan hari ini saya datang di tengah-tengah saudara. 你们同工希望我分享一个题目， Saudara sekalian ingin saya membagikan satu tema. 就是你们同工在一起在这里侍奉。 Bagaimana kalian sebagai rekan kerja bersama-sama di dalam pelayanan 都在同一个地区， ada di sebuah tempat yang sama. 这样子我们一起服侍的时候， Dan ketika kita bersama-sama melayani Tuhan, 有什么要注意的地方呢？ hal-hal apa yang kita harus perhatikan? 那今天我在这里向你们巴厘岛一起服侍的同工， Terus sekalian hari ini saya bersama dengan saudara sekalian rekan-rekan yang ada di Bali untuk melayani bersama-sama. 神托付有一些信息要给你们传讲。 Tuhan mempercayakan kepada saya sejumlah message berita yang ingin disampaikan kepada 其实 kalian. 不是针对你们在巴黎的同工， Saudara sekalian bukan khusus hanya kepada saudara sebagai rekan kerja yang di Bali. 我已经在20几个国家服侍， Saya sudah melayani di 20 lebih negara. 现在每一年要到10几个国家去服侍。 Dan hari ini setiap tahun saya harus keluar ke belasan negara lain untuk melayani Tuhan. 我向超过100个以上的教会讲道， Saya pernah berkhotbah lebih di 100 gereja. 我在10几个神学院教书。 Dan saya sudah pernah mengajar di belasan sekolah Alkitab. 以我这样子的经验， Dan dengan pengalaman ini, 我认为像我跟你这样服侍上帝的同工， saya berpikir bahwa saya dan saudara bersama-sama kita sebagai rekan kerja di dalam melayani Tuhan. 我们最需要提醒自己的是什么呢？ Maka hal yang paling penting yang harus kita ingatkan pada diri kita sendiri adalah 就是我要今天跟你们分享。